Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung lagi dalam bab penakulan matematik. Okay, perkara 5.4 iaitu implikasi. So, macam mana kita nak kenal pasti antijadian dan akibat bagi suatu implikasi. Implikasi jika P maka Q. Okay, ingat implikasi ada dua penyataan iaitu ayat P dan ayat Q yang ditulis dalam bentuk jika P maka Q. Ni. Okey. Jika P maka Q. Kalau jumpa soalan macam ini, okey, P ialah ayat antijadian, Q ialah ayat akibat. Okey, macam mana tu? Okey, tengok contoh 17. Okey, contoh 17. Okey, dia bagi ayat jika P maka Q. Iaitu jika X lebih besar daripada kosong, maka X ialah suatu nombor positif. Okey, so kalau jumpa soalan macam ni, kamu kena highlight jika dan maka. Okey, maka terpisahlah dua ayat. Ayat selepas jika, ayat P. Ayat selepas maka, ayat Q. Okey, so kita tahu ayat P tadi ayat antijadian. So, salin baliklah. X lebih besar daripada kosong. Ayat akibat iaitu ayat selepas maka, ayat Q. So, salin X ialah suatu nombor positif. Okey. Contoh 18. Okey, contoh 18. Jika suatu poligon mempunyai 5 sisi yang sama panjang, maka poligon itu ialah suatu poligon sekata. Highlight juga jika dan maka. Maka terpisahlah dua ayat P dan Q. Suatu poligon mempunyai 5 sisi yang sama panjang tu ayat P. Ayat selepas maka, poligon itu ialah suatu poligon sekata, tu ayat Q. Okey, yang ni kita boleh nyatakan antijadian ialah ayatnya suatu poligon mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Ayat akibat ialah poligon itu ialah suatu poligon sekata. Kalau jenis-jenis soalan macam ni, kamu kena highlight dulu jika dan maka. Okey, contoh 19 pun sama juga. Contoh 19. Okey, jika dan maka highlight dulu. Okey, jika maka. Okey, bila kita highlight tu, maka kita akan nampaklah ayat P selepas jika, ayat Q selepas maka. So, salin je bulat-bulat untuk tentukan antijadian dan akibat. So, antijadian ayat P iaitu theta sama dengan 30 darjah. Ayat akibat ialah ayat selepas maka, ayat Q iaitu sin theta sama dengan 0.5. Okey, seterusnya kita tengok perkara 5.4.2 menulis dua implikasi daripada penyataan yang mengandungi jika dan hanya jika. Okey, ni kes bagi jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika. Makna P jika dan hanya jika Q. Okey, kalau kamu jumpa soalan macam ini. Okey. P. Okey, soalan macam ni kamu kena highlight juga jika dan hanya jika. Sebab apa kena highlight? Okey. Yang perlu di highlight adalah jika dan hanya jika. Sebab apa? Sebelum jika dan hanya jika. Okey, sebelum jika dan hanya jika ada ayat P. Selepas jika dan hanya jika ada ayat Q. Okey. So, lepas ni mana nak cari ayat P? Sebelum jika dan hanya jika. Nak cari ayat Q selepas jika dan hanya jika. Okey, so bagi kes jika dan hanya jika ni, kita nak tulis implikasi, dia akan dibahagikan kepada dua implikasi. Okey. Implikasi pertama, jika P maka Q. Implikasi kedua, terbalik. Jika Q maka P. Okey, implikasi pertama, P duduk depan, Q duduk belakang. Implikasi kedua, Q di depan, P di belakang. Okey.
Contoh. Okay, kita tengok contoh 20. Tulis dua implikasi daripada setiap kenyataan berikut. Okay, tan theta tan X sama dengan 1 jika dan hanya jika X sama dengan 45 darjah. Untuk soalan macam ni, sila highlight dulu jika dan hanya jika. Jangan terlajak. Mula jika, ending pun jika. Jangan highlight sampai X tu. Soalan B pun sama. Highlightkan jika dan hanya jika. Okey, maka terpisahlah dua ayat. Untuk soalan A, kita bina dulu implikasi 1. Okey, implikasi 1 wajib ada jika dan maka. Okey. Jika maka ni wajib. Implikasi 2 pun kena ada jika dan maka. Okey, itu dia punya rumus. Kalau kes jika dan hanya jika ni, kita nak bina dua implikasi. Implikasi 1 mesti ada jika dan maka. Implikasi 2 pun mesti ada jika dan maka. Okey, so macam mana nak isi ayat P dan Q ni? Untuk implikasi 1, ayat P kita tengok sebelum jika dan hanya jika. Okey. Yang ni saya highlight sikit lah. Kita pakai warna ni okey, warna yang sama. Ayat P masuk di sinilah selepas jika. Okey. Ayat Q. Okey, ayat Q kita masuk selepas maka. Tu cara dia. Okey. Kemudian implikasi kedua, ayat Q kita letak di hadapan selepas jika. Okey. Ayat P kita letak di belakang pula selepas maka. Tu untuk implikasi kedua. Senang je, terbalikkan je. Yang penting jika maka tu mesti kekal lah, constant. Sama juga dengan implikasi kedua. Okey, Y tolak 2 sama dengan 7 ayat P, Y sama dengan 9 ayat Q. Okey, wajib ada jika maka. Jika maka wajib ada. Okey. Okey, jika P maka Q. Okey, jika P, ayat P, Y tolak 2 sama dengan 7. Ayat Q, Y sama dengan 9. So, implikasi pertama, jika Y tolak 2 sama dengan 7, maka Y sama dengan 9. Implikasi kedua, terbalikkanlah. Jika Y sama dengan 9, maka Y tolak 2 sama dengan 7. Tukar je tempat P dan Q. Okey. Seterusnya, 5.4.3 membina pernyataan matematik dalam bentuk implikasi. Jika P maka Q. Yang kedua, B jika P jika dan hanya jika Q. Okey, ni senang je. So contoh 21, dia bagi ayat P, dia bagi ayat Q. Okey, so kita nak bentuk ayat jika P maka Q, senang je, masukkan sajalah. Jika P, okey, jika X tambah 1 sama dengan 8, maka Q, maka X sama dengan 7. Dah. Settle. Masuk je ayat ni. Okey. Masuk je kat sini. Okey. X sama dengan 7. Okey, masuk dekat ayat selepas maka. Itu cara nak bina kenyataan dalam bentuk implikasi jika P maka Q. Okey, kalau nak bentuk ayat jika dan hanya jika, okey, kita letakkan X sama dengan 7. Okey, tu ayat Q letak belakang sekali lah. Ayat P letak di hadapan. Okey, maknanya jika dan hanya jika, maknanya X tambah 1 sama dengan 8. Jika dan hanya jika X sama dengan 7.
Okey, itu untuk implikasi. Nanti kita sambung untuk video seterusnya.